Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail, dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diingatkan supaya tidak melantik mana-mana individu yang mempunyai kes mahkamah sebagai anggota kabinet hanya disebabkan ingin menjaga kestabilan politik kerajaan perpaduan yang diterajuinya. Pengerusi Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil, Thomas Venn berkata, pengerusi Pakatan Harapan PH itu bakal menghantar mesej jelas kepada dunia bahawa korupsi boleh ditoleransi jika maslahat lebih besar dapat dicapai melalui pelantikan mereka yang terpalit dengan kes rasuah. Walaupun Perdana Menteri baharu sedang mempertimbangkan kabinetnya, beliau sedang didesak untuk membentuk pasukan yang bukan sahaja daripada gabungan PH, malahan juga ahli parlimen daripada parti-parti lain yang memberi beliau jumlah yang majoriti untuk membentuk kerajaan. Antara calon untuk memegang jawatan timbalan Perdana Menteri TPM adalah Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang masih menjalani perbicaraan melibatkan 47 pendakwaan rasuah. Individu lain yang juga sedang dibicarakan ialah Lim Guan Eng DAP, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman Muda, dan Datuk Seri Bung Mukhtaradin UMNO. Pendirian saya adalah mana-mana orang yang sedang menjalani kes jenayah tidak sepatutnya dilantik ke dalam kabinet sehinggalah dibebaskan sepenuhnya oleh mahkamah tanpa campur tangan eksekutif melalui pengguguran pendakwaan oleh peguam negara yang sebenarnya merupakan lantikan politik. Benar, seseorang tidak bersalah sehingga dibuktikan, maka biarkan mahkamah membuktikannya, dan jika mereka tidak bersalah, rombak semula kabinet dan memasukkan mereka. Kita tidak kekurangan bakat ahli-ahli parlimen dan kita tidak akan sengsara tanpa sumbangan mereka sementara menunggu, katanya dalam kenyataan pada Rabu. Tambahnya, sebagai pertubuhan masyarakat sivil yang bertanggung jawab, Bersih yang dipimpinnya akan terus konsisten menyuarakan kebimbangan dan pandangan terhadap tata kelola dan proses demokrasi. Peranan masyarakat sivil dan aktivis dalam negara adalah untuk menjadi suara nurani bagi kebenaran. Kami akan terus bersuara terhadap apa yang diterima sebagai adil, inklusif, baik dan rasional, supaya kuasa akan terus diperingatkan tentang tanggung jawab mereka terhadap kita, katanya. Sementara itu, dalam kenyataan sama, Thomas turut mengesyorkan kepada Anwar supaya menandatangani perjanjian keyakinan dan pembekalan CSA dengan gabungan parti yang menyertai pentadbirannya bagi mencapai kestabilan politik. Jelasnya, Perdana Menteri baru itu juga dicadangkan supaya melakukan reformasi parlimen untuk memberi ruang backbenchers dan pembangkang memainkan peranan semak dan imbang yang berkesan.